Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, untuk kali ini kita akan teruskan pelajaran kita bidang pendidikan Islam. Dalam, kalau kamu rujuk buku teks pendidikan Islam tahun 6, iaitu dalam bidang sirah, pelajaran ke-15 di bawah tajuk Pembukaan Kota Mekah. Pembukaan Kota Mekah. Dalam perkongsian kita, Ustaz dengan kamu semua, kita akan bincang tentang Kota Mekah. Kalau kamu tengok isi penting dalam di hadapan itu, dia ada Ustaz tulis isi penting perbincangan kita, iaitu kita akan bermula dengan latar belakang peristiwa pembukaan Kota Mekah. Yang kedua, peristiwa semasa pembukaan Kota Mekah. Dan yang ketiga, iktibar yang kita boleh ambil daripada peristiwa pembukaan Kota Mekah. Maknanya 3 item kita akan bincang bersama. Dan Ustaz akan baca teks yang ada dalam slide ini, video yang kamu tonton ini. Moga-moga kamu dapat faham. Dan di akhir nanti Ustaz sediakan peneguhan, beberapa soalan. Nanti lepas kamu tonton video ini, kamu boleh jawab soalan. Nanti Ustaz akan letak soalan tu di bawah descripsi. Kalau kamu tengok bahagian di bawah tu ada link Ustaz letak. Nanti kamu boleh download melalui itulah. Okey, kita teruskan ke bahagian seterusnya. Okey, tengok di sini latar belakang pembukaan Kota Mekah. Okey, dia akan cerita kepada kamu macam mana Kota Mekah itu dibuka. Dia ada peristiwa. Okey, tengok. Pihak musyrikin Quraisy di Mekah telah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah. Yang kamu tahu, tajuk sebelumnya masuk ke tajuk pembukaan Kota Mekah, kita dah bincang, iaitu tajuk perjanjian Hudaibiyah, yang mana Nabi buat perjanjian dengan kaum musyrikin di Mekah pada masa itu, dengan beberapa perjanjian. Di antaranya perjanjiannya yang pernah kamu ingat, iaitu berlakunya gencatan senjata. Okey, yang dipersetujui mereka telah membantu sekutu mereka, iaitu Bani Bakar, memerangi kabilah Khuza'ah yang mengikat janji setia dengan pihak muslimin. Maknanya kaum musyrikin dia bantu Bani Bakar ni. Dia bantu Bani Bakar untuk apa? Untuk memerangi kabilah Khuza'ah. Yang mana kabilah Khuza'ah ini pula dia mengikat janji dengan pihak orang Islam pada masa itu. Jadi dia kalau ikut perjanjian dahulu, mana-mana pihak boleh buat perjanjian dengan pihak yang lain. Tapi bukan dalam erti kata untuk memerangi kabilah-kabilah tertentu. Tidak. Hanya boleh buat perjanjian-perjanjian yang tidak melibatkan berlakunya pembunuhan, berlakunya peperangan dan sebagainya lah. Okey, mengikut perjanjian Hudaibiyah yang kita pernah belajar dahulu, pihak musyrikin Quraisy dan pihak Muslim
bebas membuat perjanjian dengan mana-mana pihak dan berlakunya gencatan senjata selama 10 tahun. Itu adalah perjanjian dahulu. Perjanjian Hudaibiyah dahulu, gencatan senjata selama 10 tahun. Makna erti kata dalam 10 tahun itu tidak boleh berlaku peperangan. Tidak boleh saling bergaduh, membunuh dan sebagainya. Tidak, sebab ada dah perjanjian yang telah dibuat antara pihak Muslim pada masa itu, iaitu diketuai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan kaum musyrikin Mekah. Kalau kamu ingatlah, kamu buka balik tajuk sebelum ini, ada perjanjian Hudaibiyah. Okey, seterusnya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat berita ini, bila baginda Nabi Muhammad dengar tentang perkara ini, baginda apa? Memerintahkan kaum muslimin agar membuat persiapan untuk berangkat ke Mekah bersama-sama dengan Nabi. Baginda merahsiakan tujuan dan pergerakan mereka daripada pihak musyrikin Quraisy. Nabi melantik Kulsum bin Husaini menjadi pengganti baginda di Madinah. Maknanya bila Nabi dengar peristiwa berlakunya pembunuhan, peperangan di antara kabilah ini yang melanggar perjanjian Hudaibiyah dahulu, Nabi pun memerintahkan kaum muslim pada masa itu di Madinah untuk bersiap untuk berangkat ke Mekah tanpa diketahui oleh kaum musyrikin pada masa itu. Dan Nabi melantik sahabatnya Kulsum bin Husaini menjadi pengganti baginda di Madinah bila Nabi berangkat ke Mekah. Okey, slide seterusnya kita tengok. Okey, peristiwa pembukaan Kota Mekah. Okey, kita tengok apa peristiwa pembukaan Kota Mekah. Yang pertama, pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Ingat, bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan kaum muslimin berangkat menuju ke Mekah. Bilangan mereka adalah seramai 10,000 orang. Kamu kena ingat, dia berlaku pada bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijrah. Bawa Nabi bersama dengan kaum muslimin ke Mekah seramai 10,000 orang. Okey ni. Yang kedua, setibanya di Maruzahran, baginda memerintahkan kaum muslimin supaya membina khemah, tempat berlindung, dan menyalakan obor-obor api sebanyak yang mungkin. Tindakan ini menjadikan musyrikin Quraisy berasa gerun. Kerana apa? Menyangka bilangan mereka yang ramai. Bila Nabi tiba di satu tempat yang namanya Maruzahran, baginda memerintahkan kaum muslimin supaya bina khemah. Bila bina khemah, Nabi suruh kaum muslimin tadi dia nyalakan obor. Maknanya benda ni berlaku pada waktu malam. Nyalakan obor sebanyak mungkin sampai kaum musyrikin melihat jauh di sana, dia tengok seolah-olah ramainya orang Islam. Itu satu, orang kata, plan strategi yang bijak. Nabi mainkan dengan cara menyalakan obor. Itu adalah untuk mengelirukan pihak musuh supaya mereka tengok rasa gerung tengok betapa ramainya orang yang memegang obor. Sedangkan Nabi memerintahkan supaya memperbanyakkan bilangannya.
Okey, seterusnya. Ketiga. Setibanya di Zultua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kaum muslimin supaya masuk ke Mekah melalui jalan yang berbeza. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melemahkan kesatuan dan kekuatan musyrikin Quraisy di Mekah. Tengok Nabi rancang bijak. Bukan dia masuk terus semua pasukan orang Islam menuju satu tempat. Tidak. Nabi dia berpecah. Satu pergi jalan itu, satu pergi jalan ini. Berbeza-beza. Tujuan dia adalah untuk melemahkan kesatuan dan kekuatan musyrikin. Bila kesatuan musyrikin itu berpecah 1, 2, 3, dia boleh melemahkan kekuatannya. Itu salah satu strategi yang Nabi Muhammad rancang bila sampai di Zultua. Okey, seterusnya, baginda juga mengingatkan mereka agar tidak memerangi musyrikin Quraisy kecuali apabila diserang. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid telah diserang tetapi akhirnya dapat masuk ke kota Mekah. Baginda nasihat kepada orang Islam agar tidak memerangi kaum musyrikin kecuali apabila diserang. Maknanya bukan bila tentera Islam tu sampai terus pergi serang. Tak. Nabi dah pesan kepada tentera Islam, jangan serang terlebih dahulu kecuali mereka telah menyerang kita. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, yang keempat. Dari Zultua, baginda masuk ke kota Mekah dengan menunggang unta dan menundukkan kepala tanda merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bersyukur atas nikmat kemenangan umat Islam membuka kota Mekah. Baginda memberikan jaminan keselamatan kepada penduduk Mekah yang masuk ke rumah masing-masing, ke Masjidul Haram atau ke rumah Abu Sufyan. Jaminan keselamatan ini menyebabkan penduduk Mekah memilih keamanan daripada berperang dengan kaum muslimin. Tengok, bila Nabi dah boleh masuk Mekah, Nabi tidak belagak, tidak sombong. Bahkan dia menundukkan kepalanya, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan umat Islam. Dah lama kamu tahu Nabi nak kembali ke Mekah. Dah lama. Dan akhirnya Nabi diberi kemenangan oleh Allah, dapat masuk kota Mekah dan dapat menguasainya. Bahkan Nabi bagi tawaran kepada kaum Mekah pada masa itu. Yang mana mahu keamanan, yang mahu keselamatan, masuk ke masjid, masuk ke rumah Abu Sufyan ataupun masuk ke rumah masing-masing. Dan Alhamdulillah, kaum penduduk Mekah pada masa itu memilih keamanan, tidak mahu berperang. Tengok, Nabi bukan dia pergi terus bantai, perang, bunuh. Tidak ada. Tengok Nabi hebatnya pribadinya dan cara strateginya dalam peperangan. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, yang kelima. Apabila tiba di Baitullah, iaitu Kaabah itu, baginda melakukan tawaf, iaitu tawaf tu mengelilingi Kaabah. Itu dipanggil tawaf keliling Kaabah, dan memusnahkan 360 buah berhala. Kamu tahu 360 ni maknanya
seluruh tu, mengelilingi Kaabah. Maknanya apa mengelilingi Kaabah tu? Pada zaman itu sebelumnya Islam sebelum Islam menguasai Mekah, iaitu Mekah dipenuhi dengan berhala. Penuh berhala. Masyarakat mereka ingkar, tidak beriman kepada Allah. Mereka kufur kepada nikmat Allah. Mereka sembah berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Dan bila Nabi masuk tawaf, dan Nabi memusnahkan kesemua berhala-berhala yang ada di situ. Selepas itu baginda berucap di khalayak ramai tentang kebebasan dan kemaafan yang diberikan kepada musyrikin Quraisy atas kesilapan yang lalu. Akhirnya ramai dalam kalangan mereka bersetuju berbai'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta berjanji taat setia kepada Allah dan Rasul. Tengok betapa cantiknya Nabi. Nabi tawarkan kebebasan kepada mereka, kemaafan dengan sikap dan tingkah laku mereka telah buat pada orang Islam dahulu. Kamu kena ingat sebelum Nabi berhijrah, Nabi berada di Mekah. Kamu tengok cerita sebelum ini. Nabi pernah diusir, pernah diancam keselamatan. Orang-orang Islam pernah diseksa. Kalau kita berada di tempat macam tu, kamu anggap macam mana? Adakah kamu memaafkan mereka semua ataupun kamu akan membunuh mereka semua? Di situlah kamu melihat kepribadian diri kita pada masa tu. Sama ada kita ikut Nabi ataupun kita ikut nafsu. Dan pada masa tu kalau kamu tengok info, Abu Sufyan ialah pemimpin Quraisy, kamu tahu, yang telah memeluk Islam. Dia asalnya orang bukan Islam, dia Abu Sufyan ni. Kemudian dia memeluk Islam selepas itu. Okey, alhamdulillah lah. Kalau kamu tengok sejarah itu, dia berlaku dengan baik, tidak berlakunya pertumpahan darah untuk memiliki Mekah pada masa itu. Tak, dalam keadaan aman, sejahtera, diberi kebebasan nak memeluk Islam ke tidak, atau nak mengekalkan agama masing-masing. Dan alhamdulillah ramai yang telah celik pada masa itu dan mereka berbai'ah kepada Nabi. Bai'ah ni mengikat janji dengan Nabi dan setia kepada Allah dan Rasul. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, apa i'tibar? I'tibar ni pengajaran daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Bila kita dah belajar daripada latar belakang pembukaan kota Mekah, peristiwa semasa berlaku ketika itu, dan apa yang kita boleh ambil daripada peristiwa itu untuk menjadi tauladan dalam kehidupan kita, terutamanya ustaz dan kamu. Okey, yang pertama, murid-murid, apakah iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah yang kamu perolehi daripada laman seseorang? Okey, ini dia ustaz baca. Okey, kalau kamu tengok situ, apa iktibar yang kita boleh ambil? Kamu boleh tengok dia warna merah itu. Kalau di video kamu yang warna merah itu adalah iktibar. Yang warna hitam itu dia macam dialog. Ustaz baca tadi dialog. Okey, kita baca terus yang iktibarnya. Okey. Nombor 2, membuat perancangan dengan teliti sebelum melakukan sesuatu dan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Itu yang pertama. Kita boleh ambil pengajaran daripada peristiwa ini dengan membuat perancangan dengan teliti. Kalau dalam kehidupan kita,
untuk kita study. Kita nak target dalam kehidupan kita supaya kita berjaya dalam perasaan. Contohnya kamu target UPSR. Okey, apa yang perlu kamu buat untuk capai UPSR kamu dalam yang terbaik. Mesti ada buat perancangan yang teliti, bukan meredah. Mana ada kalau kamu tanya siapa-siapa pun, kamu pergi tanya, macam mana kamu dapat UPSR terbaik di sekolah kamu? Dia pun jawab apa? Saya tidur makan saja. Petang-petang saya lepak. Tiba-tiba saya pergi ujian tu dapat 5A, 6A. Tidak ada macam tu. Tak ada. Dia perlu kepada perancangan yang teliti dan mesti dilaksanakan secara bersungguh. Bila dah rancang, kita dah study macam ni, kita dah atur semua, kita dah buat ulang kaji, kemudian kita mestilah laksanakan dengan bersungguh-sungguh. Bila masuk ujian nanti, jawab betul-betul, bukan main-main. Bukan lagi masa untuk bermain. Okey, yang kedua, mencontohi akhlak baginda yang tawaduk dan sentiasa bersyukur atas nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita. Yang kedua iaitu mesti contoh akhlak Nabi. Sebab itu Ustaz bagi tahu kamu, idola kita mesti ambil Nabi, bukan ambil orang lain. Dalam kehidupan kita kena letak Nabi sebagai contoh. Dalam bahasa Inggeris, role model. Kalau bahasa Melayu, contoh tauladan. Maknanya bila kita nak buat sesuatu, kita kena rujuk kepada akhlak Nabi. Itu betul tengok Nabi. Dia seorang yang tawaduk. Walaupun dia pemimpin negara pada masa tu, dia yang pegang Madinah, tapi dia ada memiliki sifat tawaduk, rendah diri. Macam mana merendah diri macam tu? Bukan maksudnya dia walaupun kedudukannya tinggi di mata manusia, tapi dia tetap merendahkan diri. Tidak sombong, tidak bercakap bercakap melampau batas. Tidak, bercakap biasa aja. Dengan personaliti yang tidak kata bongkah, tidak ada. Itulah sifat Nabi. Dan Nabi ni sentiasa bersyukur atas nikmat. Banyakkah, sedikitkah, tak adakah, Nabi sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah contoh sifat yang perlu ada pada kita, yang perlu kita ambil. Sentiasa bersyukur. Alhamdulillah. Setiap kali kamu bangun pagi, ucaplah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, seterusnya menjadi seorang yang pemaaf. Intiba daripada peristiwa pembukaan Kota Mekah, kita boleh ambil pengajaran iaitu menjadi seorang yang pemaaf, seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia masuk ke Mekah, dia memaafkan penduduk Mekah pada masa itu. Dengan cara dia bagi tahu sesiapa yang memasuk ke rumah Allah, ke rumah Abu Sufyan ataupun berada di rumah masing-masing, mereka akan selamat ataupun dalam keadaan aman. Dan alhamdulillah, tengok sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terpuji. Dan itulah yang perlu kita ambil dan kita amal dalam kehidupan kita, menjadi seorang yang bersifat pemaaf. Bila orang buat kita sesuatu, kita maafkan. Bila kita nak tidur waktu malam, kita maafkan semua manusia, semua orang yang pernah buat silap dengan kita. Moga-moga bila kita juga ada buat silap dengan orang pun akan maaf kita. Okey, seterusnya iaitu menamalkan sifat sabar dalam kehidupan. Seperti yang ditunjuk oleh para sahabat, ditunjuk oleh Nabi ketika menghadapi ujian dan cabaran di zamannya. Nabi tunjuk sifat sabar, yang mana Nabi ini ketika dia berada di Mekah,
dia diuji dengan pelbagai dugaan, hatta sehinggakan diancam nyawanya sendiri. Tetapi sifat Nabi ni seorang yang sabar, dan dia salah seorang daripada Rasul Ulul Azmi. Orang yang orang yang sabarlah dalam menghadapi rintangan kehidupan. Dan kita perlu ambil sifat sabar ini terap dalam kehidupan kita. Bila kita hadapi suatu musibah, masalah, terutamanya dalam belajar, kita kena sabar. Moga-moga dengan kesabaran kita tu Allah akan beri jalan kemudahan kita bila kita dalam keadaan tersempit. InsyaAllah hanya pupuk sifat sabar. Memang tak dinafikan susah untuk dilaksana, tapi kita tetap akan berusaha untuk sabar. Moga-moga Allah memberi kita kesabaran ini dalam kehidupan, khususnya dalam kita belajar ilmu agama dan ilmu di dunia ini. Kalau ikut semua iktibar di sini, kita ambillah pengajaran dan amalkan dalam kehidupan kita, sama ada ustaz dan kamu juga, insya-Allah. Okey, itu saja perkongsian perbincangan ustaz bersama kamu untuk kali ini di bawah tajuk pembukaan Kota Mekah. InsyaAllah moga-moga apa yang kita bincang pada video kali ini kamu dapat ambil manfaat, dapat menghayati dan dapat amalkan dalam kehidupan kita. Yang penting iktibar tu kamu kena ambil. Kena jadikan Nabi sebagai role model, kena tanam sifat sabar, kena sentiasa maaf kepada orang lain. Okey. Yang penting jangan lupa channel Ustaz Amal Khairul. Support video Ustaz dengan cara like, komen dan subscribe. Moga-moga channel Ustaz dapat berkembang lebih baik dan lebih majulah ke hadapan. InsyaAllah Ustaz akan kongsi dengan kamu dari semasa ke masa video, sama ada video PC macam ni, pembelajaran dan pengajaran, ataupun video-video tutorial yang dapat memberi manfaat kepada Ustaz dan kamu. InsyaAllah. Dengan itu Ustaz akhir pembincangan kita ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.